ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey. Jadi kita bincang soalan yang ditanya oleh FP. Soalan berapa? 13 je? Soalan berapa? 13 ke berapa yang ditanya? Mana yang bertanya? 12 betul. 12. 12. Tengok soalan 12. Soalan 12. Ya, siapa yang bertanya tu? Kenapa? Sebab yang ni kuliah lepas ni sebenarnya. Kita lagi dalam kuliah lepas. Kenapa? Apa masalahnya? Dia macam apa panggil? Saya tak faham cara dia tu kira tu. Okey, yang pertama tu apa dia nak FP? Yang pertama 5 out of 20 candidates. Maknanya yang 12 yang pertama tu kan. Maknanya apa yang you nak buat sebenarnya? You nak pilih berapa orang? Berapa kandidat? 5 orang. 5 orang daripada? 20. Jadi macam mana caranya? 20 C5 ya. 20 C5. You pilih tu 20 C5 and then you hantar sedebu kat setempat kan? Betul tak? Yang tu boleh terima? Betul tak? Afi. Betul. Yang dua Roman. Yang dua Roman. Yang dua Roman tu you hantar kat 5 department. Maksudnya you akan pilih seorang-seorang. Betul tak? Pilih seorang hantar ke department A. Betul tak? Yang tu cara dia kan? Kemudian pilih lagi seorang hantar ke department B. Betul tak? Betul. Ya, betul jadi, madam. kalau jadi mula-mula nak pilih berapa? Macam mana cara nak pilih seorang tu? 20 C1. 20 C1 kan? Lepas tu you kena darab lah. Memang kita pakai multiplicative rule. Sebab bila dah pilih yang pertama ni, dia subjected tu yang kedua, yang nak pilih yang kedua ni dia bergantung dengan pilihan yang pertama tu kan? Betul tak? Sebab tu kena darab tu. Sama juga sama dengan yang root tu. Different root tu kan? Dia jadi apa yang tak boleh repeat tu. Yang kita nak pilih root tu ingat tak? Root daripada A ke B, B ke C, C ke D tu. Ada berapa different root semua sekali tu. Kan kita pakai multiplicative rule. Kan? Jadi kita akan kita kena provide space. In this case, we have to provide 5 spaces which represent, kalau kita tengok first space tu represent apa? Apa Efi? Represent yang choosing tu lah. Number of ways to choose one candidate to be sent to department A. Let's say department A kan? Betul macam tu lah. Jadi maknanya first tu 20 C1. Okay, 20 C1. Yang kedua, bila dah pilih satu, tinggal lagi berapa? 19. 19 nak pilih berapa? Pilih satu. C1. Satu lah. Dan seterusnya lah. Boleh faham? Okey madam, jelas. Jelas Okey, yang lain macam mana? Jelas ke tak?
Jelas? Alhamdulillah. Okey, beres soalan 12 eh. Okey, kita pergi kepada higher. Yang kan dia buat yang 20 C1 darab 19 C1 sampai 16 C1 tu kan ada 5 kali kan. So 5 kali tu represent 5 different department lah kan. 5 kali ya. Maksudnya you tulis seorang hantar ke department A saya kata tadi. Kenapa 5? Maksudnya you kena provide 5 spaces tu. 5 spaces lah. Macam tu Okey. Okey, beres. Beres. Ada lagi soalan? Biar jelas ni mesti tertidur-tidur kot ni Ada terlalai sekejap. Tapi kalau rakaman sepatutnya you boleh dengar rakaman semula kan. Tak ada masalah. Rasa kurang faham. Kena boleh rewind balik rakaman tu Okey. Okey, ada lagi soalan? 13. Boleh kita pergi kepada 13. 13 siapa dah buat? Hajar, jawapan you dah ada kan? Jawapan you. Cuba tunjuk jawapan you kat sini. Dah hantar dah. Tunjuk kat sini betul ke tak? Yang lain kena ni. Ya. Tengok soalan tu. Manakah jawapan? Windows, sorry. Nampak tak? Nampak. Mana? Example 4. Oh ni. Yang kecil. Okay. Kita kena refer soalan dia tadi tu. Betul tak tu soalan dia? You ingat tak soalan dia tadi? Saya dah kata soalan 13. Cuba tengok balik soalan tadi. Boleh ingat tak soalan tadi? Siapa bacakan soalan tadi? Soalan 13 tu cuba boleh ingat tak soalan tadi? Soalan tadi ada Yang ada box contains tu soalan 13. 20 tu 20 apa? 20 units of a certain electronic product. You ada 20 electronic products. You ada 20 electronic products. How many are goods? 15 are good and 5 are defective. 5 are 15 good, 5 defective. Jadi dia nak first one soalan dia apa? Among the 4 units sold, 2 are good and 2 are defective. Dia suruh cari apa? Dia suruh kira apa? Probability. Dia suruh kira probability. What is the probability? Probability Dia suruh kira probability. What is the probability? That, lepas tu yang satu Roman among the 4 units, 2 are good and 2 are defective. Jadi maknanya saya dah kata kan, ini sebiji sama macam example yang you buat. Example mana tu? Sekejap. Kalau kat nota. Kat nota tu. Jadi kena faham nota dahulu. Sebiji macam nota tu. Betul hampa. Cuba tengok nota. Bawa ke nota dululah. Jadi kejap-kejap You tengok since you dah kat sini kan. Nampak tak? Jadi nak kira probability ni mestilah you guna yang PA, NA bahagi dengan NS tu kan? Betul tak? Betul. So, A dekat sini ialah number of choices to select two goods. Two goods item and two defective items. Betul tak? Betul. Dia kira NS dia. Cuba tengok tu cara dia. Cuba tengok balik dekat example. Tengok example. Sebab kadang you kena belajar memahami nota tu dan apply dekat dalam soalan. Tengok nota. Yang male dengan female tu kan? Committee, male female tu kalau tak silap saya. Nota. Ini. Lihat.
Atas lagi. Bawah. Bawah. Bawah apa? Ni ke ni? Bukan atas. Atas lah. Dia nombor berapa? Tak. 6.2. 6.2. Oh, 6.2. Tak baca 6 point pula. Ini. Ini edited kan? Ni example mana? Dia bahagian bawah sikit. Dia bawah daripada ni. Dia ada tulis example. Ni probability. Kejap. Daripada awal example 7, betul tak? Tu. Dekat sini dia kata example 7. Dia kata a team of 4 students is to be selected from 4 male and 4 female. Jadi yang tadi tu dia ada item kan? Item yang good item and defective item. Dekat sini committee. So ada male and ada female. So caranya sama. Cuma dekat sini saya separatekan dia kan. Mula-mula kita kira N tu dulu. NS, kemudian NA, betul tak? Betul. Kemudian yang ketiga tu barulah kira probability dia. Serupalah. Betul. FP yang bertanya tadi. FP faham tak? Okey. Oh, faham itu. Saya tak jumpa soalan jawapan apa ke? Yang example dia tu. Sakit kali aku ngomong ni sebab tu lah tubik tegan duk tabuk dah. Sebab tu sebelum you buat, you kena memahami, kena buat balik example yang saya buat dalam kelas ni. Ni yang kena faham dulu, kena go through, buat balik semula. Macam tu. Itulah. Sebab latihan yang saya bagi tu dia tidak jauh. Saya dah kata ujung tu, saya kata refer yang ni kan. Itu tak ajar. Saya kata macam tu. Kelas sebelum ni. Betul. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang you tak perasan saya sebut tu. Tu je masalah dalam negara. Sebiji ikut example ni kan. Tapi Effie faham kan, tengok Hajar buat kan. Faham kan? Sebiji ikut yang ni kan Effie. Faham je. Faham je. Gitu. Dia ikut yang Okey, baik. Inilah. Sebiji ikut example ni. Nanti fahamkan Tengok yang ni. Okey. Faham balik semula. Okey, jadi kita pergi kepada yang Hajar buat tadi. Tengok yang Hajar buat tadi. Jawapan Hajar tadi. Hanya pula tak boleh. Yang sebelum tahun 2 itu tahun 2000 kami tengok ni So NS samalah untuk kedua-dua kan, betul tak NS? NS ni maksudnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan you nak pilih 4 items out of 20, betul tak? Betul. Kemudian yang pertama tu you nak pilih berapa cara you nak pilih 2 good items and 2 defective items. Sama dengan yang male female tu kan. So betul tak jawapan Hajar ni? Betul. Multiplicative rule kat sini. Saya rasa 15C2 5C2. Betul ke tak tu? Betul ke tak? You all buat tak lagi sebenarnya? buat. Betul tak? Lain betul tak? Sebab tu saya Betul ke tak betul? Salah ke jawapannya tu? Salah boleh betulkan. Cuma saya rasa units tu saya patutnya kena tulis waste kot. Tapi saya tertulis units. La ilaha illallah. Ada unit ke? Tak ada. Tu kan yang kat situ. Kat situ saya tertulis units. Patutnya waste. Sepatutnya apa? Waste. Ya. Unit pula. Ya Allah. Apa kau have pula unit. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tu dia. Tuan dia sendiri yang betulkan
Orang lain macam mana? Tak adalah unit tu kan? Dia cuma waste lah. Waste. Maknanya yang pertama tu secara keseluruhan ada 4845 waste. Macam tu kan? Allahu Akbar. Jadi yang pertama tu juga maknanya 1050 waste. Betul tak? Sama tak? 1050 waste. Yang lain, orang lain sama tak jawapannya? Pilih? Betul, madam. Sama dia. Sama. Dan probability dia bahagi dengan NS. Dapat 0. Berapa tu? Saya tak tahu. 0.2167. 67. Sama tak? Okay. Yang lain sama tak? Dia. Sama. Ada unit tak kalau probability? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau yang kedua tu pula dia nak apa? Apa dia sebut kat dalam soalan? Cuba baca aja. All the 4 units sold are defective. Semua tu defective. Semua defektif. Kalau semua defektif, yang good berapa? Yang good kosong. Maksudnya 4 defektif, 0 good lah. Jadi maknanya 5C4 darab dengan 15C0. yes, betul. Dapat 5 good. Macam tu lah. Dan probability dia dapatlah macam tu Okay, beres Beres. Beres. Betul kan jawapannya? Fi, betul tak? Cuma yang unit tu lah satu. Units tu kena tukar jadi waste. Ya. Soalan 14. Soalan 14 apa? Kena zoom Syah. Ya. Dah belajar ke belum 14? Dah buat. Dah. So kita dah Belum bincang lagi. Soalan 14 apa ya? Yang in how many ways can you choose 5 questions from a set of 6 questions? So berapa jawapannya? 720. 720 ways. Ya kedok tu. In how many ways can you choose 5 out of? Apa tu? Out of how many ways can you choose 5 questions from a set of 6 questions? Maksudnya berapa? So jawapannya berapa? Orang lain. Betul tak Hajar buat ni? Saya dapat 6. Macam mana caranya, Happy? 6C5. 6C5. Betul tak 6C5? Hajar, betul tak jawapan Happy dia kata 6C5? Betul tak? Saya rasa malas saya terfikir cara tu juga, tapi tak tahu saya terfikir cara ni juga. Sebab soalan tu tak boleh repetitif tau. Sebab yang saya buat ni penafi tak repetitif. Sudah. Apa benda pula ni? Sudah. Yang okey. Yang Hajar buat ni maksudnya apa tu kalau buat macam tu? Dia kena faham soalan. Okey, kalau 6C5 maksudnya apa kita buat tu? 6C5 apa maksudnya? Pilih 5 soalan daripada 6. Jadi daripada 6 soalan kita pilih 5 kan? Kalau Hajar buat apa pula maksudnya tu? Apa Hajar buat ni? Hajar sedia. Dia provide 5 space kan? First space represent apa? 6 soalan. Apa benda tu sebenarnya? Apa Hajar buat? Jadi dia kena faham apa yang kita buat. Hajar provide first 5 space. Kenapa 5 space? Apa maksudnya? Sebab dia nak 5 soalan je. Lepas tu? So first space Jadi bila kita buat, kita kena faham. Bila you buat kan, bila Hajar buat macam ni, Hajar provide 5 spaces. Jadi kena faham, first space tu maknanya apa?
Boleh explain tak? Enam apa? Kita faham. Boleh explain? Dah jadi. Sekejap. Saya yang semalam yang saya faham, saya buat cara ni, saya buat yang first phase tu kan 6 kan, maksudnya dari soalan 1 sampai 6 saya boleh pilih. And then yang Kenapa macam tu? Kenapa macam tu? Soalan suruh buat macam tu ke? Yang tu lain Hajar. Yang you mesti confuse dengan nak nak form how many digit numbers tu kan? Betul tak? Soalan ni ada kait dengan itu ke tak ada kan? You confuse dengan yang tu. Jadi kena tackle setiap soalan tu mengikut yang saya ajar. Yang tu hanya berkait dengan yang katakanlah you ada set set A consists of berapa numbers. So you want to form let's say 3 digit numbers or 4 digit numbers or 2 digit numbers. So that's why you provide space tu. Macam tu. Dan yang ini soalan dia as simple as how many ways can you choose 5 questions out of 6. So it is as simple as berapa jawapannya? 6 6 way. 6C5. Yalah macam tu. 6C5. 6C5. Kan? Because 6C5 means out of 6 questions you are going to choose 5. Betul tak? As simple as that. Betul tak? Ajar. Ya. Yes, So madam. tu kena dia kena faham apa yang you nak buat. Macam tu. Beres. Boleh, Gitu. Okay, baik kan? Beres. Jadi soalan lain beres. Soalan lain tak ada dah kan? Example 4. Example 4. Example 4 yang saya suruh buat. Ni. Given dia ada ni A 247 kan. Dan disuruh buat apa? What is the probability of forming a berapa tu? 2 Two digit even numbers. 2 digit even numbers from set A. Yang pertama repetition is allowed. Dia nak probability kat sini kan. Jadi maknanya you kena start daripada N lah. And you kena provide berapa space tu? 2. Sebab apa? Sebab apa 2 space? Dia nak 2 digit. 2 digit lah. 2 digit. So dekat sini yang pertama tu repetition is allowed. Repetition is allowed maksudnya betul tak 3 darab 3? First digit you boleh pilih ketiga number. Second digit juga you boleh pilih ketiga number. So altogether there are 9 numbers. 9 total numbers to be formed. Betul tak? Jadi lepas tu kena kira pula berapa even numbers. Berapa 2 digit even numbers yang you boleh form. Kan? Jadi maknanya mana nak isi dulu? First digit or second digit? Dulu. Second digit. Second digit tu must be 2. Odd number. Even number. Must be even numbers. Must be even numbers. In this case, how many even numbers are there? What are even numbers in this case? 2 and 4. 2 and 4. Berapa pilihan tu? Ada berapa pilihan? 2 kan? So first masih lagi 3 lah. Sebab walaupun you dah pilih satu kat situ, you boleh guna balik nombor untuk first digit. So betul tak jawapan ni? Betul madam. Saya buat sama. Kemudian you kira probability dia. Sama macam saya dah tunjuk contoh dia. So dapat probability dia macam tu lah. Boleh? Boleh. Boleh tak? Madam. Alhamdulillah. Beres. Habis dah kan?
Yang B pula, yang repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Okey, cuba tengok. Sama tak jawapannya? Nah. Sama tak jawapan dia? Yang NS tu betul ke tak? NS betul tak? NS betul kot. Orang lain. Fatin, Irvina. Betul ke tak? Betul. Yang kedua, kalau number of 2 digit even numbers, if repetition is not allowed, betul ke tak? Second digit betul. 2 pilihan. 2. The first digit betul. Betul. First digit. Betul ke tak? First digit kan 2. Sepatutnya? 2. Ya, 2. Sebab apa 2? Sebab dia repetition not allowed. Dah pilih satu kan? Ada 2 pilihan dekat digit tu. Tapi you dah pilih satu. Jadi maknanya yang dah terpilih tu tak boleh lagi digunakan untuk first digit. Betul tak? So, first digit. First would be 2. Hajar, are you there Hajar? Boleh faham Hajar? Tak. Boleh 2 kan? Tak, saya tak Hajar, faham. Ni saya tak faham. Sudah. Ni Yang kan apa sama contoh. Cuba tunjuk. Yang Siapa mana yang kedua present? tadi? Maksudnya Tunjuk sekejap. Tu. Mana? Siapa yang present ni? Syah. You Hajar. Ya. Sebelum you buat ni, you fahamkan tak dulu nota saya. Dia syarat dia sebelum kita buat, kita kena fahamkan dulu nota tu. Sebiji yang saya ajar dah lengkap ada belaka dah. Kalau faham tu mesti boleh buat yang ni. Gitu. Okey, jadi saya ulang balik. Yang belakang tu 2 tu betul kan Hajar? Syah present kan? Syah. Tunjuk Syah yang 2 tu betul kan? Yang 3 tu betul ke tak? Hajar. Ni repetition is not allowed. Jadi maknanya kalau you dah pilih 2 nombor, dua pilihan kat belakang tu ialah even number. Apa even number tu? 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dan 4. Jadi salah satu daripada nombor 2 atau nombor 4 ni terpilih dekat situ kan? Betul tak? Betul tak Hajar? Betul. Salah satu terpilih. Jadi yang you boleh guna untuk first digit tinggal berapa lagi? 2. 2 lah. Satu even number dan satu lagi balance tu. Faham tak? Faham ke tak Hajar? Faham. Allahu Akbar. So tolong betulkan ya Hajar. Okey. Yang salah yang tu probability pun jadi salah. Kan? Okey, beres. Beres tak? You buat tak yang ada soalan tutorial lagi? Soalan exercise saya rasa. Exercise. Yang cuba tengok. Habis dah yang ni kan? Cuma exercise. Cuba tengok exercise. Exercise. Dekat soalan. Dekat soalan je. Tengok dekat soalan. Rasa ada yang tertinggal. Exercise. Example. Exercise bawah. Ni mana exercise mana? Oh, atas pada ni tau. Ke bawah dia? Atas. Exercise. Ni You buat tak yang ni? Aduh, yang bawah tu ada apa? Aduh, hai. Cepat sangat Syah. Sekejap. Mana? Soalan, exercise. Ni nota saya nampak ni ke you nampak ni?
Saya nampak lain. Saya nampak Exercise ni exercise 1. Exercise 1 apa? bukan yang ni, yang tak apalah, kita pergi kita habiskan kuliah dululah, nanti kita tengok baliklah yang ni mana tah. Nanti Hajar ataupun semua orang lain cari soalan-soalan mana yang kita tak buat lagi tu highlight kan. Dekat exercise tu saya rasa. Tutorial dah jelas dah sampai soalan 14 baru kan. Nanti you cari dulu nampak kat sini. Bahagian bawah rasanya. Kat bawah. Sebelum tutorial. Tengok sebelum tutorial. Yang exercise kan? Cuba tengok. Dekat bawah betul-betul sebelum tutorial. Atas sikit. Ni. Sabarlah ni ni. Cuba tengok soalan 2 tu. 3 dah buat belum? Jadi you buat belum 2 3 ni buat Okey. Buat dululah buat dulu mungkin. Nanti kita bincang. Yang satu tu dah buat madam. 2, 3 tu belum sebab waktu tu tak belajar lagi. Satu tu dah buat dah. Saya dah ada masukkan dalam PDF tu. Okey, beres. So 2, 3 buat dulu kita bincang minggu depan. Ya. Okey madam. Okey, beres. So sekarang kita nak masuk kepada last part of probability. Atas pada ni last part of probability. Yes, sekarang kita masuk base theorem. Base theorem. Base theorem. Belajar dah kat sekolah dulu kan? Ni base theorem Base theorem and tree diagram. Base theorem and tree diagram. Saya tak nak tengok ni nota panjang-panjang ni, nanti pening, tak payah. Terus apply. Sebab you dah belajar dah kat sekolah dulu. Terus apply maksudnya terus tengok example. Example. Ni ni. Example. Sample 12 ke? Ni. Sebelum example tu ada illustration tu. Yang ni ada gambar. Illustration. So you kena buat illustration ni macam ni Ni contoh illustration 7.4.2. Ni illustration of a tree diagram. Dekat sini kan. Dekat sini contoh ni kalau saya beri. Ini kita nak buat tree diagram. Macam nak buat tree diagram. So dekat sini you kena identify from the first point. You kena identify how many branches should be there. So in this case, there are 3 events from the first branch. 3 events, namely A1, A2 and A3. Jadi kena tahulah, you kena define A1 apa, A2 apa, A3 apa. Dan seterusnya lah. Jadi mungkin macam ni mungkin kita boleh pergi kepada example 12 kan? Example 12. Dan saya nak you identify apa benda tu Kita akan gunakan illustration ni. Okay, example 12. Mana example 12? Mana example? Pergi example. Ni example 12 Okay, example 12. Tak nampak dia punya ceritanya. Ni. Okay, example 12. Baca. Tengok Company A produce bulbs. And the bulbs are manufactured at 3 different factories which are F1, F2 and F3. With respective proportions of 50%, 30% and 20%. Records show that the proportions of defective bulbs produced at F1, F2 and F3 are 3%, 2% and 1% respectively. Blah 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 blah. So you are asked to draw a tree diagram. Draw a tree diagram. Jadi kita akan gunakan illustration yang tadi tu So kalau guna illustration yang tadi tu, okay, from the first point
at the first point, how many events are there at the first point? Tengok yang tadi. Ada apa dekat first branch? Cabang yang pertama tu ada berapa, titik yang pertama tu ada berapa branch dia sepatutnya? 3. Tiga tu apa? Factory. Kalau ni kita buat A1, A2, A3 kan, kalau ikut yang tadi tu apa? F1, F2, F3. Apa dia F1 tu? You kena define. Saya dah tunjuk sikit bawah tu kan. Apa dia F1? Tunjuk. Ada definition. Apa definition F1? Apa maksud F1? A produces the bulk. Factory A produce the bulk. F2, factory B produce the bulk. And factory F3 itu ialah factory C produce the bulk. Kan? Lepas tu daripada dahan F1, apa pula yang ada? Tengok illustration tadi. Dia jadi D A1, dan D prime. D dan D prime. D tu apa? D prime tu apa? D tu Defective. Maksudnya kena beritahulah apa? You kena define the events. Define the events. Apa tengok saya punya definition tu. Mana? Syah. Definition saya dekat bawah tu. Tu D saya kata the bulb is defective. Event apa? Apa event tu? The bulb is defective. And D prime is the bulb is in a good condition. Apa benda? Dekat sini kita boleh tanda D prime ataupun DG. Terpulanglah kepada you, tak ada masalah kat sini gitu So sebaiknya you copy paste apa nama yang saya beri tadi tu kat bawah ni dan isikan ni. Copy paste ni kan? Copy paste. Lepas tu copy paste ni dekat bawah. Lepas tu isikan. Gitu. Situ. Paste. Tak boleh hijab. You paste apa special lah. Boleh edit tak? Boleh. Boleh edit kan? Yang macam betul. Ni kan? So ubah. You punya tu A1 jadi F1 lah. Betul kan? Sebutkan seorang F1. Ni F2. Apa benda pula korang ni? La ilaha illallah. Tengok tu korang. Aduh, itu nilai probability dia. Event dia kat ujung kat A1 tu kan. Jangan salah letak. Ni. Event dia mesti yang tu. Sini yang tukar. Okey. Event, kena tahu event dia. Sebab yang atas dahan tu ialah apa? Probability. Probability. Jadi bila yang atas dahan tu dia akan jadi P apa? P F1. Yes, PF1. Apa maksud PF1? Probability F1. Dari yang pertama. Probability tu kan? Factory A. Factory A Produce the bulk. produce the bulk. Jadi tak perlu tulislah PF1. Kalau nak tulis, yang penting ialah tulis figure dia. Berapa figure dia? Tulis PF1 kat atas tu tak apa dah, cukup dah. PF1 dekat merah tu, merah kan. Atas dahan tulis figure dia. Figure dia berapa? What is the probability that the bulb is produced at factory 1? Berapa?
Baca dalam soalan tadi. From the example, what is the value? Berapa jawapan dia? 50%, 20%, 20%. 50%. Berapa? Berapa? 20%. Hmm. 50%. Mana dia probability dia? 50% ke 0.05 0.5 50% zero. Itu kan probability dia kan? 0.5. Gitu 0.5. Tulis. PF2 Okay. 0.3. 0. So, tulis kat dahan dia tu. Yang penting tulis kat dahan dia. Yang mana madam? Kat yang ni? Yang dekat Tak payah B. PF1 tu je 0 point. Kang tulis dia, buang je P. 0. Tulis tak payahlah P tu. Oh, P tu tak payah. Maksudnya terus tulis dia punya probability tu. Ya, betul. Sebab dah ada kat atas tu kan. Gitu. Atas kanan tulis value dia je. Tulis. Tulis kat dahan dia. Alah. Baik. Kan nak tekan dia punya tu tergerak. Add text box. Kalau nak senang. 0.2. Okey lah. Okey, jadi sekarang you kena pastikan total dia tu, total probability value dekat column 1 tu total dia mesti berapa? 1. Mesti 1. Mana dia? Apa yang 1 tu? Cuba beritahu saya. 0.5 tambah 0.3 tambah 0.2. Yes, mesti mesti equals 1. 1 maksudnya 1. 100%. Bulk yang diproduce tadi daripada factory A tu must be 100% lah kan. Total bulk produced from factory A at factory A kan. Macam tu. Gitu. Beres. Tu apa benda? Kenapa pula ada 1 tu? Nak tulis tu total dia ke? Ada saya beri dekat dia punya ni kan. Kalau tak silap saya dekat atas. Cuba tengok dekat illustration tadi. Tengok saya beri illustration. Properties. Bawah properties tu mesti ada. Properties. Properties. Tu column 1 tengok tu. PA1 plus PA2 plus PA3 equals 1. Nampak tak hijau? Hijau tu. Properties dia. Kan? Beres Itulah yang tadi tu. Betul. Tapi you lah yang kena pastikan dia sama dengan 1. Macam tu. Okey, beres. Tengok balik. Pergi balik pada example tadi. Seterusnya bila dah F1, dekat situ dia ada apa? D prime. Ya. Maknanya gantikan B dengan D. ya, B tu dengan D. D dan D prime. Ya. Macam tu. Alright. Bawa naik atas tak boleh. Sekejap. Nak bawa naik. Delete dekat atas tu bagi space. Dah. Okey, beres. Sekarang isi probability pula. Jadi kalau you tengok kan. P tu P dia akan jadi P apa?
Kalau tadi PD/A1 kan. Yang ni dia akan jadi apa? PD slash slash F1. F1. Yes. PD/F1. Apa maksud PD/F1? Kita dah belajar kan? Apa maksud dia? Ini apa benda? Yang ada slash ni apa benda namanya? Probability. Sudah. Apa maknanya? Apa? Slash tu maksud dia apa? Bahagi pula, la ilaha illallah korang. Sebelum cuti kita belajar ni. Haru betul. Conditional probability kan? Parah betul. Betul tak? Parah dah berasap. Tak ingat benda dah. Apa maksud PA/B? Oh, yang A/B maksud dia apa? Kejap. Ada ayat dia. Probability that kalau A/B maksud dia A/B maksud dia probability that event A occurs given that or knowing that event B has occurred. Kalau A/B kita kata probability that event A occur given that or knowing that event B has occurred. Apa yang dah berlaku? Yang dah pasti berlaku apa? Event B. B dah pasti berlaku. So dekat sini you akan ada P tu P apa sebenarnya tadahan tu? PD. Sungguh. Cuba tulis. Cuba gantikan. Tu yang lama tu cuba gantikan. Kolom 2 tu. P apa? You highlight di situ. Dalam bracket tu je betulkan. P berapa pula P pembuang juga? Bukan saya nak you bagi P dalam bracket apa? Tak mau terbesar pula dah. PD/F1. PD/F1. Maksud PD/F1. Apa maksud PD/F1? PD/F1 maksudnya the event probability that kita dah D apa F1? Probability of D when event F1 has happened. Probability that D tu defective. Apa yang defective? Box. Kena sebut dengan jelas lah. Given factory A produce the bulb. Buat ayat sikit maksudnya you kata probability that the bulb is defective given that it is produced by factory 1. Betul tak? Betul ke tak? Betul. Betul tak? Gitu. Ataupun you boleh kata among the bulb produced at factory 1, what is the probability that it is defective? Serupa kan? You dah pastilah dia keluar daripada factory 1. Betul tak? Betul. Betul ke tak? Betul. Macam itulah. So sama dengan berapa? Tulis kat tulisan biru tu. PD/F1 berapa? Tulis kat tulisan biru dulu. Berapa? 0.97. 97. 0.03. Yang satu ni.
Sebab kalau kalau 0.97 tu rasanya dia Oh, yang yang good condition. Oh, silap. yang D tu kan defektif kan. Soalan kan Ah. bagi yang defektif 3%, so 0.03 lah. Tadi kena betul-betul. Dia bagi 3% kan? 3% maksudnya 0.03. 0.0 apa tadi? 0. 0.03. Dia tahu tak kat mana ambil tu Syah? Ambil kat Tunjuk mana? balik. Ambil dari soalan. Cuba scroll sikit ke atas yang soalan dia. Tu yang 3%, 2%, 1%. Yes. Syah highlight kat mana ambil tu Ni dah ada highlight dah. Mana? Dah kan? Dah. Yang itu. Jadi maknanya itu ialah 0.03. Jadi kalau yang second biru tu P D prime / F1 biru isi dulu. Itu baru 0.97. 0. Betul tak? Hai, betul tak? Betul. Right. Betul, Ada Siti apa ni betul. Maknanya total dia, total. Dia mesti satu kan madam? Cuba you isi dekat isi dekat dia punya ni lah. Tu. Ni. Kalau you nak kekalkan benda tu pun boleh. Kalau letak equal bawah tu boleh tak? Sama dengan bawah tu, bawah dia sama dengan 0 point tengok tu. Letak bawah lah tak? Bawah dia. Ada 0.3 pula. Haru betul. Hampa tulis dengan betul. Boleh macam dia jadi tak boleh. Kalau tak kalau tak pilihan dia tu. Terpulanglah kepada you. Kalau tak nak tulis tu pun boleh je tulis 0.97. Total dia mestilah Satu ya. Mana 3 dia tu? 0.9. Pandai-pandai lah korang adjust. Okay, madam. Yang atas adjust sikit lah. Yang atas tu adjust sikit. Gitu. Beres. Jadi macam tu Total dia mestilah 100%. Maksudnya 100% bab yang produce from factory 1. Faham? Faham. Okey, teruskan dengan F2 dan F3 tu. Isi dia punya ni dulu. Isi dia punya. Terus yang penting tulis dekat dia punya tu. Betulkanlah dia punya tu. Tak betul. Syah, betulkanlah yang dalam bracket tu tak betul tu Apa B pula BA1 haru betul betulkan Yang lain tolong perhatikan apa yang Syah buat. Okey. Yang penting korang faham. Korang faham tak? Isilah berapa figure dia. Ini berapa tadi? Adjust terus dia punya tu. Berapa? PDF tu dia 0.02 kan? Jadi PD prime F2 dia 0.98. Okey. PDF 3 0.1. PD prime F3 equals to 0.99. Okay.
01 ini. Di 0.99. You perhatikan jumlah setiap dua-dua tu kan mestilah satu F2 0.02 plus 0.98 satu kan. Jelas semua tu satu. Okey Beres. Kemudian yang kolom 3 tu yang kolom 3 tu kalau you darabkan 0.5 you darab dengan 0.03 you akan dapat apa? 0.5 tu apa kelas? 0.5 adalah Probability factor A produce sebab probability. P apa? Masya Allah. PF1. Yes, PF1. Kalau confuse tulislah tapi dah ada merah tu kan. PF1. Jadi PF1 kalau you darab dengan 0.03, 0.03 tu apa? 0.03 adalah PDF1. PD, jangan sebut macam tu. PD PD/F1. PD/F1. In between two events, there must be operations, set operations sama ada slash ataupun intersection ataupun union. Jadi kalau you tengok, kalau you darab PF1 darab dengan PD/F1, you akan dapat apa? Dapat apa? 0.015. Bukan figure yang saya maksudkan. PF1 darab dengan P/F1 you akan dapat intersection. Sebab apa? Sebab apa gitu? Ingat tak formula dia? Apa formula PD/F1? PD/F1 PF1 intersection with D per PF1. Daripada situ kan? Betul ke tak? Betul. Jadi kalau you darab PF1 darab dengan PD/F1 sama dengan PF1 intersection of D lah. Betul ke tak? Betul. Yang ni dia ubah kan kedudukan. Yes. Betul. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh madam. Alhamdulillah. Okey, sekarang you dah betulkan Melaka dah you betulkan Melaka. So sekarang kita nak jawab soalan. Soalan yang kalau yang tadi tu cuba naik atas balik semula. Sebelum tu tengok soalan yang dekat atas tu dia sebut suppose ayat terakhir sekali. Suppose one bug is selected at random and it found to be defective. What is the probability that it is produced by F2? Sebenarnya soalan ni saya dah bawa ke bawah kan. Sekejap. You kuningkan dulu yang tu, sekejap. Sepatutnya you buang dah yang tu sebab saya dah bawa soalan ni ke bawah. Okay, you buang je yang kuning tadi. Delete je. Sebab saya pecah-pecahkan ni. You delete je kuning tu. Bukan confuse. Okay, delete je. Okay, you delete yang tu. Okay, soalan dia bermula dengan yang pertama yang ni. Mana? Ni yang pertama. What is the probability that a bug selected at random in company A is
produced by F2. Okay, what is your answer? What is your answer? Sudah. Dia kena memahami ni tadi ni. Zero point three. 0. Sebenarnya dia 0.3. nak apa? Dia nak apa tu? P apa? Probability untuk F2. P F2 kan? Betul ke tak? Tulis Betul. P F2 sebelah dia. Nak memahami soalan. Apa dah warna merah ke apa ke? Warna kuning ke apa ke? Jawapan. So equals Equals 0.3. okay, betul tak tu? Betul. Setuju? Okey, baca pula yang kedua. Baca yang kedua. Dia nak memahami soalan ya. Faham soalan, macam mana kita nak dapat jawapan ni Okey. Okey, yang kedua apa dia kata? What is the probability that a bulb selected at random in company A is in a good condition and it is good. Apa madam? Madam, suara madam tak jelas. Suara saya tak jelas. Dengar tak? Okey, yang ni boleh Cuba dengar. you baca. Okey, you baca. You all baca. What is the probability that a bulb selected at random in company A is in a good condition and it is produced by F3? Yes. Apa yang dikehendaki oleh soalan? P apa? P P D prime F3 slash F3. P Slash? slash F3. Slash F3. Apa maksud slash F3? Kalau you tulis slash F3 apa maksudnya? Produced by factory C. Kalau you tulis la ilaha illallah. Apa macam P apa yang dikehendaki ni? P apa you tulis tu PD You prime. tulis PD PD prime. prime. You kata tadi slash F3 kan? Apa maksud tu? Cuba you translate apa maksud D prime slash F3. Probability that The bulb in a good condition from F3. slash tu maksud dia apa? That produced by factory 3. Aduh, kena ada perkataan apa? Haru betul hampa ni, ya Allah. Slash tu kena ada apa? Tu syarat kan? Syarat kena ada perkataan apa? Occurred. Okay. Astagfirullahaladzim. You baca balik A slash Knowing, B apa knowing benda? that. Knowing that ataupun Knowing. perkataannya? Knowing that ataupun Given that kan? given that. Oi, ini betul-betul ni. Dia kena buat dia kena ni memang kena buat revision sekali lagi ni. You all ni all kena buat revision. Mesti ada perkataan knowing that or given that. Knowing that apa or given that apa? It is Given that the bulb is produced by the factory C. Factory 3. Factory C. Factory C ke 3? Kalau yang ikut event F3 refer to factory C. Factory C tak apalah factory sebab kita pakai F3 kat sini kan. Tak apalah kita pakai F3 tu maksudnya factory C Ya, betul-betul. Factory C. Okey, jadi adakah itu yang dikehendaki oleh soalan? Ya.
Ya, ada perkataan given that, knowing that kat situ. Tak. Ada tak? Tak Tu. Dia ada perkataan apa? Good condition. Jadi, Dengan Produce. Dengan and produce. it is produced by F3. apa keyword dekat situ? Good condition. And kan? Aku sungguh. Keyword dia ialah? Aduh, dah sebut dah saat ni. Apa saya Given sebut? that, knowing that. And Apa saya sebut saat ni mengarut betul. Ada given that, knowing that ke? tak ada. Apa dia? Apa And. keyword dia? And Betul. Highlight kan keyword dia. Ya. Okay. Cuba. Keyword dia sahaja. Tu. Jadi apa benda tu yang dikehendaki oleh soalan tu? P, N. P apa? PF3. PF3. P, N. Union. La ilaha illallah. N tu maksudnya both events occur kan? Intersect. That the Intersect. is in ya Allah. P P apa? Apa yang intersect? F3. D prime. Tulislah. Yang menulis ni mana? Awak tak mabuk laut lagi yang tulis ni yang duduk menaik ni dia poni, dia tak tahu nak kata apa. Dia duduk diam kat situ. Tak tahu nak tak. Jadi soalan ni tadi, Okay. Unity that it is in good condition and it is produced by factory 3. So P apa? PF3 Yeah. intersect D prime. Yes. Kenapa tulis F3 dulu? Kenapa tulis F3 dulu? FP kan? FP tadi Ya, saya. Kenapa tulis F3 dulu? Ikut example random. Lah, jangan ikut soalan ni. Soalan sebut apa dulu? Ikut pokok dia tu. ikut soalan. Kalau ikut soalan jadi P D prime intersect Soalan yang sebut benda apa dulu? Kalau ikut soalan sebut F3. D prime intersect F3. Jadi you kena tahu bila dia sebut N, maksudnya bab ada dua sifat ni kan? You pilih satu bab daripada company A dan sifat bab itu ialah it is in a good condition and it is produced by factory 3 kan? Kena faham soalan. So berapa jawapannya? Macam mana nak kira yang ni? Guna formula mana? Formula dekat kolom mana? Kolom 3. Kolom mana? Aduh. Kayak Zim tengok. 0.2 times 099. Maksudnya formula daripada kolom 3 1 dan kan? kolom 2. Formula kolom 3 tu sakit tayar sungguh. Kolom 3 tu ada formula kan? Formula di kolom 3. Maksudnya you darab kan? Darab Gitu. P D prime. Ya. Formula di kolom 3. Maksudnya you darab lah. Tak tu. Faham tak? Faham. Faham madam? Ya macam tu. Okey. So apa? Sama dengan tulislah. Tulislah formula dia dulu. Ya. Tulis formula dia sama dengan sama apa pula tu?
P kan dah ada tu. Oh, hara betul. Sama dengan sebelah lah. Aduh. Sama dengan formula dia. P. Tolong respon ya semua. P F3 darab dengan P D prime slash F3. Slash. So berapa? 0.2 darab dengan 0.99. Betul tak tu kawan-kawan? So berapa jawapannya? 0.198. Sama tak? Tak. Banyak dia yang lain. Fatin, Ildina, 3 orang ni je yang bersuara sok-sok. Sama, madam. Ya. Boleh Sama. Fatin. Boleh. Fatin. Ildina. Boleh, madam. Boleh. Siti apa? Siti M. Siti apa tu? Siti. Okey. So, sama Okey. Jadi kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat. Seorang baca soalan dia nak apa? So, where is the probability that a bulb selected at random in company A is in a good condition? Sudah. Jadi P apa yang dia nak ni? P D prime slash F1. Mana pula F1-nya? Betul hampa. Kenapa slash F1 ada disebut ke? Sebab bukan company. Saya tadi terfikir factory. Sorry, madam. Tempat. P apa? P PF. P apa? PF? P apa? Ya, P D prime. Ada syarat lain ke? Tak ada kan? Tak ada. D sahaja. P D prime sahaja. So tambah jadi sama dengan itu. Maksudnya good condition ni might come from F1, from F2 and from F3. Betul tak? Jadi maknanya you kena tambah. Maksudnya itu ialah P D prime tu maksudnya P tulis P D prime intersection of sama dengan sama dengan apa benda pula ini nak kena ni siapa yang menulis ni Sama dengan sama dengan P D prime slash F1. slash apa pula? Hafiz cakap apa tak dengar. Tak dengar ke? P D prime apa? Tulis. Ajar, Syah, Effie, Fatin. Tulis. Sekolah apa benda? Parah nak tulis apa ni? Nak tulis apa? Apa ni? Jangan. D prime tadi good condition kan? So good condition tu boleh jadi from F1. Jadi kalau good condition from F1 nak tulis macam mana? P D prime P D prime slash F1. D prime slash F1. slash F1. intersection lah kan? Intersection lah. Sungguh. And it is produced by F1 kan? Betul tak? Betul. Perception.
betulkan intersection. Tambah. 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 Tambah P D prime Ada intersect ada F3. simbol tambah. Tutup kurungan tu dulu. Tutup kurungan. Tambah. Intersect F2. Aku tak dengar je. Oh, sorry. Tambah P D prime intersect F2. D prime. Faham. Jangan salah. Apa tekan ni? Tak bergerak. Sekejap, di tengah mendung. Okay. Bracket. Sekejap, madam. Dia tadi ada error. D prime intersection F2. Kenapa dia jadi tukar balik ni? Kenapa tu kerek tu? Tambah P kurungan D prime F kurungan cos. Halo, sinyal dia. Kosong. Betul kan? Ke salah? Haru. Nak dapat intersection tadi kan kena darab. Masya Allah. Betul. Berat sungguh. Kena kira dulu. Kena kira dulu. Darab. PFN. Tak payah darab je. Tunjuk kat situ yang darab tu dulu. 0 point apa, darab apa. Haru sungguh jangan macam tu. 0 point. 0.99 darab dengan 0.5. Ambil yang depan dululah 0.5 dulu kan. Sebab ikut kita punya tu. Ikut kita punya tree diagram tu kan kita ambil depan dulu kan. Oh, betul. Gitu. Tak payah kurungan pun tak apa, darab kan. Macam tu tambah. Tak payah kurungan pun tak apa. 0.3 darab 0.98. Faham kan? Faham, madam? You faham Semua orang faham? Faham. Yang tak bersuara ni faham tak? Cuba bersuara sekali nak dengar. Faham tak? Hello? Faham. Okey. Okey. Macam ni lah cara nak jawab 0.97. Betul Kafi ni. So berapa jawapan? Sama dengan apa tambah apa. Balik je. Macam balik je Afi ni. Afi terbalik ni. Bukan yang 0.5 tu darab dengan 0.97 tu. Betul. Oh, betul terbalik. Tak apa. Lepas tu yang 0.2 tu baru darab dengan 0.99. .2 ke? Betul lah. Betul lah. Tambah dengan 0.977. Kira satu-satu dulu lah. Sama dengan apa tambah apa kan. Berapa tambah berapa tambah berapa. 0.45. 485. 45 tambah 0.294 294 tambah 0.198.
tambah 0.198 sama dengan 0.85 tambah 0.97. Sama tak? Okey, betul tak? Sama tak? Sama ke tak semua orang? Sama. Sama. Alhamdulillah Fatin. Lain. Sila bersuara sikit nak dengar. Sama tak? Sama. Alhamdulillah. Baca soalan yang terakhir pula. Suppose one bulb is selected at random and it found to be defective. What is the probability that is produced by F2? Okey, yang ni apa yang dikehendaki oleh soalan? P apa? D. Tulis mana? You tulis sebelah mana tu? Ya. Tulis bawah je lah. Di bawah je senang. Bawah mana pula? Dekat D tu lah. Baris baru tu kan. P apa? P. Apa ni? P apa? PD. Suppose one bulb is selected at random and it found to be defective. What is PDF2? Slash F2. PD/F2. Betul tak tu? Ini maksudnya kebarangkalian bersyarat kan? Ada syarat kan? Syarat maksudnya ada yang telah terjadi. Betul tak? Apa yang dah jadi sebenarnya? Apa yang dah pasti? Apa yang dah confirm? Produced by F2 yang dah pasti. Yang dah confirm defective ke produced by F2? Yang confirm produced by F2. Tak. Yang dah confirm defective. Sebab kat sini dia kata and it found to be defective. Lepas tu yang kita nak cari ni. Okey, yang mana? Yang mana dah confirm? Saya nak Defective. dengar lagi sekali yang confirm. Defective. Okay. Defective bulb. Defective bulb. Mana dah confirm, Fi? Betul, setuju defective. Kalau bagi saya defective bulb. Sebab dia dah cakap it found to be defective. Yang lain macam mana? So dia terbalik. Syah? Sebab soalan dia nak tanya probability yang produced by F2. So F2 tu kita tak tahu lagi. Ya, betul. Betul ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Betul Setuju So P apa sepatutnya? P. So PF2/D. Yes. Macam tu lah. Oh. Terbalikkan. Yang dah confirm dia lepas slash kan? Oh ya. Dah confirm lepas slash. So yang ni yang macam ni yang soalan macam yang keempat ni namanya inilah base theorem. Base theorem. Jadi nak kena ingat soalan base theorem ni soalan macam ni soalan wajib. Every time mesti keluar. Biasa je lah. Mesti keluar yang macam ni Jadi syarat dia tu. Ni saya bagi hint Syarat dia tu maknanya yang slash tu lepas slash tu mestilah event yang berada di kolom 2. Event yang berada di kolom 2. Di kolom 2 apa benda event dia? Apa event kat kolom 2 tadi? Defective atau good bulb. Ya, D atau D prime kan? Jadi syarat dia selepas slash tu mestilah sama ada D atau D prime. Faham tak? Gitu. Dia gitu. Ingat tu, itu saya punya hint, saya punya keyword dia. Kena ingat tu. Tu sama dengan apa? Tulis formula dia.
formula. Ya, kejap. F2/T dia jadi P. Ush, apa pula formula macam tu? P je. PF2 intersect D. PF2 intersect D per PD. Bracket. Okey, betul tak formula ni? Betul Betul tak formula ni? Kita belajar sebelum-sebelum ni. Betul dah kan? Betul. Betul ke tak? Kalau ikut formula macam tu lah. Ya. Kita dah belajar sebelum-sebelum ni kan? Betul ke tak? Betul. Betul. Betul lah. Sebab kalau kolom 3 tu kita ambil intersect kan? Ya, Kalau betul. intersect 2 tu lah. Betul kan? Betul. Okey. Sama dengan berapa? Teruskan. Intersect D tu kalau ni boleh balik darab apa tadi? Okey. PF3 tadi berapa? 0.2 darab dengan 0.2. F2 kan? F2 bukan F3. F2 0.3. Oh, sorry. F3. F2, sorry. 0.3. 0.3 darab dengan 0.02. Semua setuju ke? PD dia 1. Yang you darab ni ialah PF2 intersection of D kan? Okey, bahagi. Ataupun you pakai you ni je, you apa underline je, boleh juga ditulis kat bawah. Okey, sekejap. Underline benda tu. Tulis kat bawah. Boleh juga. Per. Kemudian tulis kat bawah dia. Okey, PD berapa? 1. Tadi you kira apa dekat yang ke kolom? Yang keempat you kira apa? Keempat tadi kira PD. Jadi 1 tolak 0.977. Yes. 1 tolak PD. 1 tolak PD prime tulis. 1 tolak tulis dulu PD prime tu. 1 tolak PD prime. Oh, kejap. Maksudnya 0.02 tu salah lah. Dia darab dengan 1 tolak PD prime juga. Sebab baru perasan. Kalau kat kolom 2 tu dia bukannya PD. Dia PD slash. Yang bersyarat. So yang atas tu pun 1 tolak PD prime juga. Sebab nak dapat. Kejap Hajar, yang mana ni Hajar? Betul dah yang tu kan? Betul ke madam 0.02? Yang mana you maksudkan ni 0.02 tu itu ialah bukan PD prime. Harus sungguhlah hampa. Formula dia P F2 intersection of D prime itu ialah tengok formula dia. Formula dia patutnya ni yang you tulis tu, ya Allah. Ni formula, tengok kat kolom 3 pun boleh juga. Kat kolom 3. Tulis. Tengok. So
Dia tak betulkan ke? Ini A1. Kolom 3 tak update kat sini Kolom 3 kita tak update Yang pertama je update. Ada F3 Sekejap. Soalan F2. Yang lain saya mak betul tak ni? Betul tak Syah type tu? Betul. Betul dah tu. Okey. Jadi yang you nak tadi PF2 slash intersection of D kan? Jadi itu ialah ajar PF2 darab dengan PD slash F2. D slash F2 berapa ajar? Kan? D slash F2 berapa? Berapa? 0.02. Betul kan tadi ajar kan? You jangan confuse huru hara atas dunia Jangan confuse Don't get confused. Okey, betulkan yang tadi. Okey, sama dengan 0.006 bahagi 1 tolak 0.977. 0.006 Double kosong. Tulis dulu 1 tolak. Tulis dulu 1 tolak tu kan. Macam tu. Yang ada equals tu you buang dia punya underline tu baru tak confuse Okey, berapa jawapannya? 0.023.
Jawapannya ialah 0.2609. 0.2609. Okey, itu jawapannya. Betul, semua orang betul Dapat madam? Jadi inilah yang you patut kena buat lah. Ni topik base theorem jadi habislah kita punya ni. Cuba tengok soalan Cuba tengok soalan. Tadi kita dah buat sampai soalan 14 kan? Sampai 14 ke 13 tadi? Sambung bawah tu, 15 ke bawah tutorial bawah. Soalan 15. 15 ke? 15 bermula daripada 15. You kena buat sampai habis lah. 15 hingga 19 tak? Buat 15 hingga 19. Jadi sekarang tu sampai berapa ada? Okey, soalan 15. Cuba tengok soalan 15 tu dia dah tak ada dah 1 2 3 4 macam yang saya ni nak kan? Jadi you kena tengok apa yang dikehendaki oleh soalan tu. Tengok soalan 15. First point dia you akan ada berapa event? Ada 3. Apa event dia? A, B, C. Kemudian second apa dia? Yang kolom B tu apa? Apa event dia? Kolom 2, kolom 2. Apa event dia? Yang sign agreement. Yelah, apa kita nak tulis apa? Ada berapa event? Ada 2. Apa dia? Tulis apa? Event apa? Apa event tu? Probability that an agreement would be signed. Apa event tu? Ya Allah. Agreement that will be signed. Event dia. Satu lagi ada berapa event? 2. Satu lagi the agreement was not signed. Maksudnya sign dengan not sign lah. You boleh kata S dengan S kan? Agreement was signed, agreement was not signed. Macam tu lah. Faham tak? Faham. Jadi soalan P apa? P apa? PS dash tulis P apa? P PS slash A. P apa? PS prime slash A. Betul ke tak tu? Setuju ke apa kata Alfi? S prime tu agreement yang tidak disign kan? S prime. S prime ya. Slash C. Okey, betul tak tu?
Semua orang betul tak? Apa yang dah pasti? Itu balik madam. Katanya C/S prime. Semua terbalik tadi, terbalik dah. Asyik terbalik berat nanang ni. Aduh, hai. Saya dah kata yang pasti tu mestilah daripada kolom mana? 1, 2. Dua. Tadi saya beritahu. Oh, yang kolom 2 tu yang mana? ABC ke S dengan S prime? C. S dengan S prime. Allahu Akbar. Baru tadi bagi hint. Semua dah tulis. Macam tu lah jadi you dah nampak dah kan? Betul buat lah. InsyaAllah boleh Boleh ke tak? Madam. Boleh. Buat sampai habis, nanti kita discuss minggu depan. Jadi sekarang buat daripada soalan 15 sampai 19 Okay, good luck. Boleh buat Nak tanya madam. Benda. Jalan kiri dia memang kena ada yang pokok tu. Mesti wajib kena ada pokok tu walaupun dia tak ni kat sini. You nak jawab macam mana? La ilaha illallah pokoknya tak ada. Walaupun dia tak minta, gambar rajah pokok tu wajib. Jalan kira saya dah dekat you tadi lah. Dekat 1, 2, 3, 4 tu macam tu cara dia kena tunjuk satu-satu. Beres. Okey, baik. Happy Okey madam. Macam tu cara dia. Wajib tulis tree diagram. Kalau tidak saya cah you tiru kalau you tak ada tree diagram kan. Dan tree diagram tu kena ada definition dia macam yang saya tunjuk. Beres. Okey, beres Ni saya nak bagi clue je macam mana you nak selesaikan soalan ni. Bukan itu jawapan dia. Faham Mestilah kena lukis tree diagram dan sebagainya tu. Faham Okey Okey, sila buat. Dan kita bincang insya-Allah minggu depan. Okey Soalan 15 kan madam? Soalan 15 kan dengan soalan yang exercise tadi tu. Ya. Okey. Okey, Ben. You kena buat belaka lah 15 sampai 19. Ajar. Okey. Sampai habis. Dah habis. Semua boleh buat dah 15 hingga 19. Okey, good luck Ada lagi soalan nak tanya? Saya bagi contoh satu je lah tu. 15 tu maksudnya kita bincang satu. Yang lain you cubalah dulu Okey. Okey madam. Baik madam. Thank you. Assalamualaikum. Saya keluar dulu Okey madam. Baik madam. Thank you, madam. Thank you madam. Welcome all of you.